Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari edisi 30 September 2020. Anda bersama saya Syuhaida Arifin. Antara paparan hari ini, Malaysia zahir kebimbangan mengenai konflik Armenia dan Azerbaijan, sokong penuh usaha wujudkan pendamaian. Malaysia menzahirkan kebimbangan dengan ancaman keselamatan di wilayah Nagorno-Karabakh yang dilihat semakin meruncing susulan peperangan di antara Armenia dan Azerbaijan sejak 4 hari lalu. Kementerian Luar Negeri menerusi kenyataannya turut meluahkan rasa duka cita dan kesal dengan kematian ratusan nyawa akibat ketegangan yang sedang memuncak itu. Malaysia menggesa agar kedua-dua negara terbabit mencapai kesefahaman serta kesepakatan bersama menerusi dialog dan diplomasi. Dalam situasi begini, Malaysia akan terus memberi sokongan penuh untuk sebarang usaha ke arah pendamaian berdasarkan undang-undang antarabangsa seperti penglibatan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM memohon kerajaan meluluskan permohonan aset dalam belanjawan 2021 akan datang dalam usaha memperkukuhkan benteng pertahanan udara negara. Panglima TUDM Tan Sri Akmal Abdul Samad menjelaskan sehingga kini 3 daripada 5 permohonan telah diluluskan kerajaan dan berada dalam proses perolehan. Antara yang telah diluluskan ialah tender pembelian Maritime Patrol Aircraft MPA, Unmanned Aircraft System UAS dan Ground Based Radar. Selain itu, kerajaan juga telah meluluskan permohonan sewaan helikopter bagi menggantikan helikopter Nuri yang ditamatkan perkhidmatan. Beliau juga berharap pada belanjawan kali ini kerajaan dapat mempertimbangkan lagi beberapa permohonan lain termasuk permohonan membeli pesawat dua fungsi. Pesawat LCA dan Fleet. Satu jenis pesawat yang boleh buat dua fungsi iaitu Light Combat Aircraft dan juga Fighter Lead-in Trainer. So ini adalah satu keperluan khusus yang TUDM unjurkan kepada kerajaan, satu pesawat yang boleh buat dua fungsi. Beliau ditemui di Istana Arau, Perlis. Semalam, Kementerian Kesihatan KKM mengesan 4 kluster baharu COVID-19. 2 daripadanya dikesan di Sabah iaitu kluster Jalan Bomba dan kluster Jalan Utara. Menurut kenyataan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Dato' Dr. Christina Rundi, ini menjadikan keseluruhannya 12 kluster dikesan di Sabah setakat ini. 6 kluster mencatat kes baharu berjumlah 60 kes. Disandarkan 3 kes dikesan semasa saringan kontak kes ke 1,785 menjadikannya kluster baharu iaitu kluster bomba. 2 kes pula dikesan semasa saringan penempatan sesi praktikal juga kluster baharu iaitu kluster Jalan Utara. Manakala 1 kes positif dikesan ketika saringan di pintu masuk antarabangsa. Di Sempurna, 51 kes baharu dikesan semasa saringan kontak untuk kluster Bangau-Bangau menjadikan jumlah kes kluster itu kini 276 kes. Tiada kes baru dikesan bagi 4 kluster lain di daerah tersebut iaitu kluster Selamat, Bakau, Pulau dan kluster Kampung Sakong. Di Tawau, 2 kes positif dikesan ketika saringan kontak kluster Benteng LD, 1 kes positif pula dikesan semasa saringan bergejala. Di Sipitang terdapat 1 kes positif semasa saringan kluster Buang Sayang. Di Telupet terdapat 4 kes baharu termasuk 2 dikesan semasa saringan kontak kluster Quarters dan 2 semasa saringan sebelum rujukan ke hospital bersama pengiring.
Di Kota Kinabalu terdapat 6 kes baharu iaitu 3 kes di Kesan semasa saringan bergejala, masing-masing 1 kes ketika saringan pengiring sebelum kemasukan ke hospital, saringan penumpang sebelum balik ke Sarawak dan saringan sebelum balik bekerja. Baik, bagi merancakkan kembali sektor pelancongan di Perak yang terjejas akibat COVID-19, 6 kluster pelancongan melibatkan semua daerah akan diperkenalkan oleh kerajaan negeri. Usaha itu dijangka mampu menarik kedatangan 5 juta pelancong menjelang akhir tahun ini. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Perak, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi, antara inisiatif yang bakal diperkenal ialah baucer pelancongan travel Perak Lah fasa kedua yang akan dilancarkan Oktober ini. Kita lihat salah satu daripada elemen yang perlu kita tonjolkan di sini adalah kerjasama di antara pemain-pemain industri untuk membangunkan pakej-pakej bagi memastikan pelancong-pelancong, khususnya pelancong domestik pada kali ini, datang berkali-kali ke negeri Perak yang masih lagi menjadi destinasi pilihan untuk pelancong domestik di negara Malaysia. Beliau merasmikan majlis penutup program Semarak Pelancongan Perak 2020 di Ipoh. Laporan keadaan ekonomi Islam global menganggarkan bahawa umat Islam membelanjakan 8.77 trilion ringgit untuk keseluruhan sektor makanan dan gaya hidup pada tahun 2017. Dengan perkembangan teknologi terkini, anggaran perbelanjaan itu akan mencecah 12.53 trilion ringgit menjelang 2023. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof menyatakan Malaysia kini telah mengambil langkah untuk memastikan keselamatan makanan. Keutamaan kerajaan juga akan diberikan kepada sektor pendidikan, keselamatan, ketenteraman awam dan juga keharmonian kaum. Ini merangkumi fokus yang harus diberikan untuk meningkatkan ekonomi pasca COVID-19 melalui Pelan Pemulihan Ekonomi Negara Penjana. Selain itu, rancangan Malaysia 2021-2025 akan melaksanakan Nasional Jaringan Digital Jendela dalam usaha meningkatkan komunikasi digital negara. Dalam masa sama, sejumlah 11.22 bilion ringgit telah diperuntukkan kepada membangunkan sosioekonomi negeri termasuk industri, sektor pendidikan, pelancongan dan pertanian. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Kepimpinan Perniagaan Global GBLA 2020 dan Anugerah Kecemerlangan Halal Global GHEA 2020 di Putrajaya. Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS di Saran menyediakan latihan yang komprehensif bagi membina kaki tangan yang serba boleh atau multitasking sekaligus meningkatkan produktiviti organisasi dalam usaha melahir insan yang syumul. Latihan haruslah merangkumi aspek fizikal, jasmani, emosi dan intelek setiap kaki tangan di semua peringkat. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail yang juga Chancellor College Universiti Islam Perlis KUIPS. Jelas baginda KUIPS perlu memberi tumpuan melahirkan graduan yang mampu menyumbang bakti kepada agama, bangsa, negeri dan negara. Saya berharap kita semua kita akan KUIPS satu hati dan tenaga dalam menjayakan agenda universiti. Percayalah, walau sehebat apapun cabaran yang ditemui, ia pasti berjaya diatasi jika kita berbanyak tenaga dan bersatu hati. Tuanku Said Faizuddin menzahirkan titah perasmian di Majlis Apresiasi Kaki Tangan KUIPS 2019 di Auditorium KUIPS Kampus Seberang Ramai, Kuala Perlis. Pada majlis berkenaan, seramai 15 kaki tangan pelbagai jabatan di KUIPS menerima anugerah perkhidmatan cemerlang, pendidik cemerlang, pentadbir cemerlang dan staf sokongan cemerlang dalam suasana kebiasaan baharu. Hairul Rizam Abdul Samah yang juga pengerusi Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Wilayah Persekutuan memenangi johan kategori individu lelaki pada Majlis Sambutan Hari Belia Negara peringkat Wilayah Persekutuan.
Itu mendorong saya untuk saya mendekati anak-anak muda belia ni, untuk saya turun ke grassroots, untuk saya membantu mereka. Kerana kalau kita lihat, tanpa kita, siapa lagi yang nak membantu mereka? Kita ni sebagai ejen tengah kepada kerajaan, di mana kita membantu menyalurkan maklumat-maklumat serta bekerjasama dengan agensi kerajaan sehingga ke peringkat yang bawah. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Sosioekonomi Datuk Wan Ahmad Uzir Wan Sulaiman, dengan adanya pelbagai program bersama belia, ianya untuk menyerlahkan lagi keterampilan mereka. Belia kita ni dia ada potensi-potensi, dia ada ingredient yang boleh berjaya. Cuma kita di agensi-agensi kerajaan, terutama sekali Jabatan Belia, perlu dekat dengan mereka, perlu menggilap potensi-potensi yang ada pada mereka. Sementara itu, Persatuan Belia Seri Cempaka PBSC Lembah Pantai hari ini dinobatkan sebagai Johan kategori pertubuhan belia, manakala Kavita Mahindran memenangi Johan kategori individu wanita. Projek rintis bengkel pemerkasaan komuniti perumahan bebas dadah akan diadakan secara berterusan sebagai langkah untuk mengurangkan masalah penagihan dadah di Negeri Sembilan. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, projek rintis itu mendapat kerjasama Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK, Pengerusi Kawasan Rukun Tetangga dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. Setakat ini, projek rintis itu telah dijalankan di 2 taman terpilih, iaitu Taman Desa Ru bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Sikamat dan Taman Marida di Don Paroi. Kita mulanya melihat beberapa hotspot yang berada di terutama di daerah Seremban, di mana terdapat komuniti yang menjadi tumpuan ataupun kawasan itu menjadi tumpuan bilangan penagih dadahnya. Bukannya masalah penagih itu terlalu ramai, tidak. Maksud dia ada berlaku, dan kita telah mengambil kesempatan ini supaya perumahan itu diberi perhatian. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada bengkel pemerkasaan komuniti perumahan bebas dadah di Port Dickson. Ia dilaksanakan dengan cara mencari inisiatif secara bersama pimpinan kawasan setempat bagi mengurangkan kadar penagihan. Seorang pengarah urusan sebuah syarikat dikenakan tahanan reman selama 7 hari bermula hari ini sehingga 6 Oktober ini. Perintah tahanan reman itu dikeluarkan oleh penolong pendaftar Mahkamah Al-Besar Jamaluddin Alias. Berdasarkan maklumat SPRM, lelaki berusia 33 tahun itu ditahan SPRM Kedah kerana mengemukakan dokumen palsu bagi memasuki tender kerajaan. Dia ditahan di sebuah restoran di Kajang, Selangor semalam. Lelaki tersebut telah mengemukakan dokumen mengandungi butiran palsu dengan mengarah dan memaksa 2 kaki tangannya membuat penyata bank dan cop palsu. Ia bertujuan untuk memasuki tender sebuah kementerian untuk kerja-kerja pembersihan di sebuah jabatan di Kedah yang bernilai lebih 22 juta ringgit. Difahamkan syarikat berkenaan telah dianugerahkan projek tersebut oleh kementerian berkenaan pada tahun 2018. Sementara itu, pengarah SPRM Kedah Datuk Syaharun Nizam Abdul Manap ketika dihubungi mengesahkan penahanan suspek. Seorang lelaki tidak sempat menikmati hasil penjualan air ketum selepas ditahan polis ketika baru selesai membungkus. Serbuan pihak polis dilakukan selepas menerima maklumat mengenai kegiatan lelaki terbabit di sebuah rumah di Kampung Sidam Kanan, Padang Serai, Kulim, Kedah. Ketua Polis Daerah Kulim Superintendent Azhar Hashim berkata serbuan dilakukan pukul 2.10 petang semalam oleh sepasukan 6 anggota dan pegawai dari bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kulim. Hasil pemeriksaan dilakukan dalam rumah itu menemui 175 bungkusan plastik lutsina disyaki air ketum dianggarkan seberat 105 liter bernilai RM1,500.
Turut dirampas 2 plastik hitam berisi daun ketum, sebuah periuk besar, sebuah dapur gas dan sebuah tong gas. Berdasarkan siasatan, suspek yang tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau dipercayai melakukan kegiatan itu sejak setahun lalu kerana mampu mengaut keuntungan lumayan. Kes disiasat mengikut Seksyen 30 kurungan 3 Akta Racun 1952. Tegas Superintenden Azhar, pihaknya akan mempergiatkan lagi risikan dan takapan peniaga air ketum di sekitar daerah itu. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Usahawan tempatan digalakkan menceburi industri franchise sejajar hasrat kerajaan untuk meningkatkan nilai dagangan industri tersebut kepada 24 bilion ringgit menjelang 2025. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Alexander Nantalinggi, industri franchise mempunyai potensi untuk berkembang dan menjadi salah satu sumber pendapatan baharu. We want it to come down much lower within the reach of our new entrepreneurs who like to get into this field or rather this sector, and that is why we are going to have the micro mampu milik, affordable outlets, our franchises, and the government is very supportive of the idea. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Penyampaian Lesen Franchise Rasmi kepada Jenama Makanan dan Minuman AirAsia Santan di Ibu Negara. Dalam pada itu, Pengurus Besar Restoran berkenaan, Catherine Goh berkata, pemilikan sijil pendaftaran franchise itu membolehkan syarikat berkenaan mengembangkan rangkaian restorannya ke seluruh negara dan ke peringkat antarabangsa. Setakat ini, Santan mempunyai 15 rangkaian dan bakal membuka 20 cawangan baharu di sekitar Lembah Kelang menjelang hujung tahun ini. Perniagaan di Malaysia perlu memanfaatkan revolusi industri 4.0 dengan memperkenalkan lebih banyak penyelesaian inovatif bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, biarpun berdepan ketidaktentuan akibat COVID-19, perniagaan terutamanya perusahaan kecil dan sederhana harus berubah dan mengadaptasi teknologi digital. Grateful that quite a number of Malaysian enterprises have been able to adjust to this new situation. Of course, some SMEs in particular are still struggling. They're not yet on board as far as digitalization is concerned, and the government is committed to ensure that more and more SMEs embrace digital technology. There's no choice but to move forward on this. Beliau berkata demikian pada ucap tama pelancaran Pejabat Baharu NEC Malaysia di Ibu Negara. Dalam majlis berkenaan, Ketua Pegawai Eksekutif NEC Malaysia, Chong Kai Woon, memaklumkan syarikat itu ketika ini sedang dalam usaha melengkapkan pemasangan alat pengimbas haba dan pengecaman wajah bagi mengesan jangkitan COVID-19 di 23 lapangan terbang di Malaysia. Ia dijangka dapat digunakan menjelang November ini sebagai persediaan pembukaan semula sempadan serta perjalanan rentas negeri yang lebih selamat. Turut hadir dalam majlis berkenaan Duta Jepun ke Malaysia, Hiroshi Oka. Emir Kuwait
Syekh Sabah Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah meninggal dunia. Laporannya seketika nanti. Pemerintah Kuwait email Syekh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah yang dikenali sebagai arkitek dasar luar Kuwait moden dan turut menjadi perantara ketika berlaku ketegangan di kawasan Teluk disahkan meninggal dunia semalam pada usia 91 tahun. Syekh Sabah menghembuskan nafas terakhir di sebuah hospital di Amerika Syarikat yang sering dikunjunginya untuk mendapatkan rawatan lanjut selepas menjalani pembedahan di Kuwait. Bagaimanapun punca kematian tidak didedahkan. Kerajaan Kuwait menamakan adik tirinya berusia 83 tahun, putera mahkota Syekh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah sebagai pewarisnya. Syekh Sabah mempunyai reputasi yang tinggi sebagai pemimpin yang banyak membantu negaranya dalam serangan Iraq pada 1990, krisis pasaran minyak dunia dan pergolakan di parlimen dan jalanan. Jemaah umrah perlu menunggu sehingga 14 hari sebelum membuat tempahan tarikh mengerjakan ibadat itu bagi kali kedua. Menurut Ketua Perancang dan Strategi di Kementerian Haji dan Umrah, Dr. Amar Al-Madah, tempahan boleh dibuat melalui aplikasi Itmarna melalui Android yang akan dilancarkan sedikit masa lagi. Aplikasi tersebut dibangunkan bagi memperkasakan standard kesihatan di sebalik pandemik COVID-19 dan memudahkan orang ramai merancang perjalanan mereka. Jemaah akan mula menunaikan umrah pada 4 Oktober untuk fasa pertama rancangan umrah tahun ini dan perlu mematuhi protokol dan prosedur kesihatan. Pemain muda Chelsea Mason Mount gagal melaksanakan penalti terakhir ketika Tottenham menewaskan Chelsea 5-4 menerusi penentuan penalti untuk mara ke suku akhir Piala Liga selepas seri 1-1 awal pagi tadi. The Blues berjaya mendahului menerusi gol pertama Timo Werner buat meletakkan skuad Frank Lampard berkelebihan berbanding Tottenham yang bermain perlawanan kedua daripada 4 saingan dalam tempoh 8 hari. Namun gol Eric Lamela menyamakan kedudukan buat Spurs 7 minit sebelum tamat dan penjaga gol baharu Chelsea Edouard Mendy gagal menyekat Eric Dier, Lamela, Pierre-Emile Højbjerg, Lucas Moura dan Harry Kane menjaringkan penalti. Tammy Abraham, Cesar Azpilicueta, Jorginho dan Emerson juga berjaya menyempurnakan penalti ketika 9 sepakan awal berjaya dijaringkan. Namun sepakan Mount gagal menemui gawang untuk mengembirakan Gareth Bale yang kini cergas untuk diturunkan bagi aksi 8 pasukan terakhir yang akan berlangsung pada Disember depan. Manchester City mengumumkan kelab itu menandatangani kontrak selama 6 tahun dengan pemain pertahanan antarabangsa Portugal Ruben Dias dari Benfica. Ia sekaligus disasar menyelesaikan masalah benteng yang dialami pasukan Pep Guardiola sejak beberapa tahun. Benfica mengesahkan mereka telah mencapai persetujuan untuk menjual Dias dengan bernilai 68 juta euro disusuli 3.6 juta euro tambahan sebagai bonus serta Nicolas Otamendi yang bertukar kelab dengan nilai 15 juta euro. Menurut Dias yang memiliki 19 pencapaian antarabangsa, peluang menyertai kelab seperti Man City adalah peluang yang cukup hebat dan ia sesuatu yang tidak mungkin dilepaskan. Jurulatih Benfica, Jorge Jesus berkata, penjualan Dias adalah penting untuk kelab mengimbangkan kedudukan kelab selepas tewas kepada kelab Greece PAOK dalam pusingan kelayakan ketiga Liga Perdana sekaligus memutuskan harapan mencapai peringkat kumpulan. Dias menjadi pemain ketiga menyertai
City untuk musim ini selepas Nathan Ake dan Ferran Torres. Penyandang juara Liga Perdana Inggeris Liverpool mengesahkan tonggak baharu The Reds Thiago Alcantara dikuarantin selepas pemain itu didapati positif pandemik COVID-19. Pemain berusia 29 tahun yang menyertai skuad kendalian Jurgen Klopp dari gergasi Bundesliga Bayern Munich awal bulan ini membuat penampilan pertamanya ketika membantu The Reds mengatasi Chelsea 2-0 minggu lalu. Bagaimanapun, pemain tengah itu disisihkan daripada kesebelasan utama The Reds ketika kelab itu mewaskan Arsenal 3-1 selepas menyatakan dia mengalami gejala wabak berkenaan. Pemain antarabangsa Sepanyol itu bakal terlepas sekali lagi aksi berdepan Arsenal pada Piala Liga awal pagi Jumaat ini selain perlawanan Liga Perdana di Aston Villa, namun dijangka akan diturunkan semula bagi perlawanan bertemu Everton pada 17 Oktober. Alcantara adalah pembelian baru klub musim ini dalam misi kelab itu untuk mempertahankan kejuaraan Liga. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Terus patuhi SOP bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Saya Syuhaida Arifin. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.